Selamat malam, salam sejahtera. Hamzah Zainuddin tidak berfungsi. Perikatan Nasional perlu tukar ke Ketua Pembangkang. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe itu percuma, dan share video ini supaya semua orang tahu ini channel Suara Rakyat. Hamzah Zainuddin seperti tidak berfungsi. Sejak dia menjadi ketua pembangkang, seakan-akan fungsinya tidak mencapai standar sebagai ketua pembangkang. Lebih-lebih lagi, kegagalan beliau menghadirkan diri di dalam sesi soal jawab bersama Perdana Menteri baru-baru ini sehinggalah pada hari ini. Oleh sebab itulah, Perikatan Nasional perlu tukar ketua pembangkang. Hari ini adalah hari terakhir sidang parlimen selama 31 hari yang bermula sejak 13 Februari lalu. Secara kebetulan, hari terakhir ini jatuh pada hari Selasa, di mana seperti biasa berlangsungnya sesi soal jawab ahli-ahli parlimen dengan Perdana Menteri selama 1 jam. Antara perkara yang dijelaskan oleh Anwar Ibrahim dalam sesi tersebut hari ini ialah menjawab soalan mengenai hasil lawatan rasmi ke China, isu vape, dan isu doktor kontrak. Malangnya ketika sesi itu berlangsung, kita tidak kelihatan kelibat ketua pembangkang yang juga ahli parlimen larut, Hamzah Zainuddin. Presiden Bersatu merangkap ahli parlimen Pago, Mahyadin Mat Yassin, dan Presiden PAS yang merupakan ahli parlimen Marang, Hadiawang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang membuat hantaran mengenai ketidakhadiran ketiga-tiga tokoh itu berkata, dengan ketiadaan mereka, blok pembangkang terlepas peluang untuk bertanya soalan, berdepan dan bersemuka dengan Perdana Menteri. Sesi pertanyaan dengan Perdana Menteri pada setiap Selasa adalah peluang terbaik bagi pembangkang berbuat demikian sebagai sebahagian proses semak dan imbang terhadap kerajaan, ujar beliau. Lebih malang lagi, kerana ketidakhadiran ketiga-tiga mereka, terutama Hamzah selaku ketua pembangkang ketika sesi tersebut, bukanlah kali pertama didedahkan. Minggu lepas, dan kalau tak silap minggu sebelumnya juga, beliau tidak kelihatan sewaktu sesi itu berlangsung. Kenapa asik tak hadir saja? Apa yang sudah jadi? Khususnya Hamzah Zainuddin selaku ketua pembangkang yang kini jawatan itu dinaik tarafkan berstatus menteri. Ketidakhadiran beliau bukan saja mengecewakan rakyat yang mengharapkannya dapat memainkan peranan dengan berkesan dalam menyemarakkan proses demokrasi, malah Perikatan Nasional dan penyokong juga pasti kecewa sama. Hakikat yang nyata, beliau setakat ini seperti tidak berfungsi dengan sewajar dan sebaiknya sebagai ketua pembangkang. Kalau kita lihat ketika Anwar memegang jawatan ketua pembangkang, beliau sangat berperanan dan sering saja tampil berani berhujah, hampir dalam kebanyakan isu demi kepentingan rakyat dan negara di parlimen. Keadaan itu tidak saja menyerlahkan kewibawaannya, bahkan Pakatan Harapan dan penyokong serta rakyat juga turut berbangga dengan keaktifannya berperanan itu. Selain itu, kalau kita lihat juga ketika Ismail Sabri memegang peranan ketua pembangkang sebelum Anwar, beliau pun terlihat tidak kurang aktif dan berperanan dengan baik. Sebaliknya, Hamzah Zainuddin kelihatan langsung tidak menonjol dan sejuk dalam berperanan memanaskan parlimen melalui jawatan ketua pembangkang yang disandangnya. Kenapa? Persoalannya ialah kenapa? Adakah Hamzah Zainuddin tidak mahu memainkan peranan sebagai ketua pembangkang? Atau beliau tidak berminat? Sebelum sejuk itu bertukar menjadi beku dan sebelum Perikatan Nasional dilihat rakyat tidak berperanan di parlimen, adalah lebih baik untuk Hamzah Zainuddin sendiri berbuat sesuatu mengenai kedudukannya atau Perikatan Nasional mengambil tindakan
menukarnya kepada orang lain. Dalam keadaan semasa dan jika berterusan begini, lebih baiklah jawatan ketua pembangkang itu diambil alih oleh Saidan Kasim yang jelas lebih aktif di parlimen, atau oleh Wan Saiful Wan Ahmad Kamal yang merupakan kadangkala, walaupun kadangkala beliau agak merapu, tetapi satu perkara yang menyelat tentang dirinya ialah selalu aktif dan berani bersuara di parlimen. Apa macam Hamzah? Setuju tak? Saudara-saudara, itulah dia isu yang paling hangat pada malam ini. Adakah Hamzah Zainuddin akan dipecat daripada jawatannya sebagai ketua pembangkang? Kita lihat dan tunggu. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini kita nak ulas tentang 3 pemimpin utama Perikatan Nasional yang sering kali tidak hadir di dalam Dewan Parlimen. Dan lebih malang lagi, mereka tidak hadir pada ketika sesi soal jawab terhadap Perdana Menteri. 3 orang pribadi ketua terhadap pemimpin Perikatan Nasional ini sering kali menimbulkan pelbagai kontroversi, polemik, bahkan persoalan-persoalan yang tergantung kepada netizen juga rakyat Malaysia. Namun apabila waktunya tiba untuk sesi soal jawab kepada Perdana Menteri untuk mendapatkan jawapan sebenar terhadap apa yang mereka utarakan di media-media sosial, bahkan dalam ucapan-ucapan dan dalam apa-apa kempen mereka tidak pula hadir dalam Dewan Rakyat. Persoalan besar ialah mengapa mereka tidak hadir. Adakah mereka sakit atau adakah mereka sengaja tidak hadir? Untuk makluman kita semua ahli parlimen ini mempunyai gaji yang tersendiri, termasuklah allowance menghadiri persidangan parlimen. Namun jika tidak hadir, apa yang akan jadi? Adakah akan terjadinya perbuatan makan gaji buta? Saudara-saudara sekalian, hari ini Fahmi Fazil mengatakan Malang, Hamzah, Muhyiddin dan Hadi tak hadir parlimen. Saudara-saudara, 3 pribadi ini memang perlu hadir ke dalam Dewan Parlimen kerana mereka merupakan pemimpin utama kepada Perikatan Nasional, terutamanya Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Blok Pembangkang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menzahirkan rasa kecewanya dengan membayangkan pembangkang tidak mengambil peluang dalam waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQ. Pagi ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soalan mengenai hasil lawatan rasmi ke China, isu vape dan isu doktor kontrak. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof hadir sekali. Malangnya sekali lagi, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan Abdul Hadiawang tidak hadir dan tidak menanyakan soalan, tulisnya di media sosial pagi ini. Katanya, waktu pertanyaan Perdana Menteri setiap Selasa adalah peluang terbaik pembangkang untuk membangkitkan soalan, berdepan dan bersemuka dengan Anwar Ibrahim. Analisis terhadap rekod kedatangan Dewan Parlimen atau Dewan Rakyat pada tahun lalu menunjukkan 3 pemimpin itu antara yang mencatat kehadiran paling teruk dalam pemantauan antara 26 Julai 2021 hingga 23 Mac tahun 2022. Ini bukan kali pertama Fahmi membangkitkan perkara itu dan berkongsi gambar tempat duduk kosong 3 pemimpin kanan Perikatan Nasional PN itu. Minggu lepas dia telah membangkitkan perkara yang sama. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail juga menyelar prestasi mereka di parlimen kerana tidak memanfaatkan sesi itu. Dia yang juga Setiausaha Agung PKR mendakwa, perkara itu menggambarkan mereka cuba berlagak menjadi hero di luar parlimen, tetapi tidak sanggup bertarung sebagai anak jantan. Belum pernah dalam sejarah parlimen Perdana Menteri berdepan wakil rakyat. Pada Selasa selama 30 minit, kita panggil PMQ.
Ahli parlimen boleh tanya apa saja soalan. Perdana Menteri akan jawab. Dia dipetik sebagai berkata. Sementara itu, anggota Parlimen Perikatan Nasional Wan Saiful Wan Jan mendakwa Fahmi memberi gambaran yang silap mengenai sesi PMQT. Katanya hanya anggota parlimen yang disebut saja boleh bertanya soalan dan hanya satu soalan tambahan daripada penyoal asal. Soalan serta soalan tambahan dari pihak satu lagi dibenarkan. MP lain tak boleh tanya soalan, katanya di media sosial. Saudara-saudara sekalian, apapun yang cuba Wan Saiful Wan Jan cuba katakan berkaitan PMQ tersebut, yang pastinya tiga pemimpin Perikatan Nasional ini antara ahli parlimen yang gagal teruk dalam kehadiran di Dewan Rakyat. Jadi, saudara-saudara sekalian, bagaimana pendapat Anda sekalian? Adakah ini adalah hero ataupun hanya hero di luar parlimen? Bersemuka bersama dengan Anwar Ibrahim mungkin membuatkan mereka cuak dan tidak berani. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.